اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الآثار من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم يسر أمورنا كلها فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sama ada yang kedua sebagai jawapan, iaitu mereka berkata, golongan Yahudi Nasara berkata, kiblat kami lebih lama berbanding dengan kiblat Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat sebagai jawapan dan sebagai bukti bagi menghilangkan keraguan mereka. Sebenarnya Baitullah lah yang paling lama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama, rumah ibadat yang pertama yang dibina untuk manusia bagi tujuan ibadat, lalladzi bi Bakkah, itu rumah ibadat di Mekah. Rumah ibadat di Mekah, yang mana kehebatan rumah ibadat di Mekah ni mubarakkan, diberi keberkatan. Ini sebuah benda agama pada tempat ini. Mubarakkan ni diberi keberkatan. Apa maksud keberkatan? Digandakan pahala berbandingkan masjid lain 100 kali ganda, 100,000 kali ganda. Wahudan, dan juga hidayah. Hidayah sini ialah Allah jadikan di tengah-tengah Masjid Haram di kampung, dan semua umat Islam hendaklah adab ke dia lil alamin, bagi semua penduduk alam. Hidayah ni sebab ada kiblat tawajjuh. Pada dalam sembahyang ni kena hadap ke kiblat. Fihi, pada Baitullah juga ayatun bayyinat, ada ketandaan-ketandaan dan kelebihan-kelebihan lain. Ada ketandaan-ketandaan dan kelebihan-kelebihan lain. Maqam Ibrahim minha muqaddas.
Salah satunya maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah. Salah satunya tanda dan juga ada kelebihan. Salah satunya tanda satu orang susah payah untuk bina Kaabah, dan padanya disunatkan sembahyang setelah selesai tawaf. Mana ada tanda dan ada kelebihan. Wa man dakhalahu kana aminah. Dan sesiapa yang masuk kawasan tanah haram ini, dia akan selamat. Dia akan selamat daripada musuh-musuh. Mana kuasa zalim tidak boleh masuk dan mencerobohi muka. Dijamin oleh Allah Ta'ala berbanding dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni berapa kali masuk, berapa kali aman, berapa kali berlakunya pertempuran di Baitul Maqdis, tapi Baitullah tidak pernah. Jadi siapa-siapa saja masuk di kawasan tanah haram, dia selamat daripada kezaliman golongan yang zalim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Bagi tujuan menyempurnakan tuntutan agama, wajibkan manusia menunaikan haji ke Baitullah. Bagi tujuan menyempurnakan tuntutan agama daripada Allah, 'alan nas, wajib bagi atas manusia hajjul bait, menunaikan haji. Qasad pergi ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan apa-apa saja daripada amal haji. Manusia mana? Badal dia man istata'a ilaihi, manusia yang ada kemampuan untuk pergi kepadanya. Sabila, jalan untuk sampai kepadanya, ada kemampuan. Nabi SAW bersabda, yang dikenaki sabila sini azadu war rahilah, bekalan dan kenderaan. Mana orang yang ada bekalan dan orang yang ada kenderaan untuk sampai, maka wajib kat mereka itu pergi. Jadi sini Anas ini orang tertentu saja, orang yang ada kemampuan. Jadi wajib haji kepada seluruh manusia ya man istata'a ilaihi sabil, orang yang ada kemampuan untuk pergi buat haji. Dan kemampuan sini Nabi beritahu sabilan bermakna azadu war rahilah, bekalan dan juga kenderaan. Termasuk bekalan yang nak pergi dan bekalan yang nak tinggal jika dia ni orang yang menanggung nafkah orang lain. Dia kena tinggal dan hak dia nak bawa sendiri. Lepas tu termasuk pada jalan sini bukan saja kenderaan, keamanan. Jadi laluan untuk pergi pun selamat. Walaupun kenderaan ada, tapi di tengah jalan tu ada perang, maka dia kira jalan tu tidak selamat, penyambung berapa. Jadi tidak wajib haji kepada mereka yang ada gangguan nisbah pada perjalanan. Sekalipun dia ada kenderaan, tapi perjalanan dia terganggu, tidak wajib. Jadi waman kafara, dan sesiapa yang mengkufuri nikmat dan hukum haji ini, walaupun dia ada belanja, walaupun dia ada kemampuan, walaupun aman jalan, tapi dia tidak pergi haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya serba cukup daripada ibadat hamba. Ya, tidak ada memberi bahaya kepada Allah Ta'ala, tapi memberi bahaya kepada hamba itu sendiri. Jadi inilah 2-3 syubhat yang berlaku kepada Nabi SAW. Pertama yang kita telah baca, syubhat mengenai kesamaran mengenai unta. Yang kedua mengenai kiblat. Lepas ada soal lagi kesamaran, kita akan baca depan ini ayat-ayat seterusnya. Kemudian diberitahu pada ayat ini, qul ya ahlal kitab, teguran pertama kepada ahlul kitab setelah kesamaran mereka telah dihilangkan, keraguan mereka tentang kebenaran Nabi sebagai Nabi akhir zaman ini telah dihilangkan, tinggal lagi masuk Islam sepatutnya. Perkara yang menjadi keraguan, memang Allah Ta'ala kira benar ni memang diraguilah Nabi macam mana dia benar, sedangkan perkara-perkara yang berlaku dalam syariat Nabi Muhammad ini bercanggah mengikut paham mereka, mengikut syariat mereka. Jadi Allah Ta'ala jelaskan
tentang Baitullah dan juga tentang unta. Tinggal lagi jika tidak beriman, tentu sekali dengan sebab kedegilan. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayat. Beritahu wahai ahli kitab, kenapa kamu masih lagi mengkufur ayat Allah? Sedangkan Allah syahidun ala ma ta'malun, dan Allah Ta'ala sentiasa hadir menyaksi dan memerhati apa yang kamu lakukan untuk dibalas. Mana dia sendiri ini walaupun sudah jelas daripada Allah Ta'ala tidak ada lagi kesamaran, masih lagi tidak beriman, tentu sekali dengan sebab kekufuran dan kedegilan. Teguran kedua, dia menyesat kawan lain. Kita akan dapati dia panggil dia sendiri sesat satu kawan lain, dan dia menyesat orang lain. Itu satu kawan lain. Mana Yahudi ini ataupun Nasara, dia tidak saja dia tidak ikut agama, dia usaha orang lain pun yang ikut agama Islam. Berbagai-bagai propaganda dan ayah dia akan buat untuk menghalang. Qul kata pada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kamu sedikit itu kufur lah. Kamu sedikit itu kufur. Tapi lima tasudduna an-nas muqaddas. Kenapa kamu menghalau yang lain? An sabilillah, daripada mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah Nabi akhir zaman. Siapa dia tu? Man amana, orang yang ingin beriman, kamu halal dia. Ataupun orang sudah beriman, kamu adakan soalan-soalan untuk meragukan mereka. Tabghuna laha, sini muqaddam, tabghuna laha iwajah. Kamu sengaja mencari kelemahan pada agama Islam itu dengan berbagai-bagai soalan, sehingga orang yang telah beriman pun akan berlaku keraguan, ataupun orang yang ingin beriman pun akan terhalang. Jadi kenapa kamu menghalang orang lain untuk mendekati Islam ataupun untuk kekal dalam agama Islam? Tabghuna laha iwajah, kamu cuba mencari kelemahan, kesilapan dan kekurangan dalam Islam itu. Oleh kerana itu kita janganlah duduk pakar dengan perkataan mereka. Dan biasa masyarakat kita ni kalau mengaji itu, alhamdulillah dia lepas. Mana ayat 99 ni kalau ada propaganda daripada mereka tu, ayat ni kan. Tapi kalau tidak tahu, kita kadang-kadang terikut-ikut atas di ayat mereka. Tuduhan-tuduhan karut mereka tu kita terikut, jadi kita tinggal agama kita kerana kebodohan kita sendiri. Ini biasa berlaku. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kenapa kamu menghalau orang lain dengan cari kelemahan dalam agama Islam, dengan soalan yang tidak patut, yang menyebabkan orang Islam yang lemah akan berhenti daripada meneruskan sebagai umat Islam dan murtad. Wa antum syuhada, sedangkan semua kamu ni mengetahui, dan semua kamu ni mengetahui beserta memahami, tahu serta faham, seperti satu orang yang bersaksi bahawasanya perkara ini yang dia buat ini memang salah. Allah Ta'ala adakan kalimah syuhada, maknanya bukan perkara ni kamu buat atas rasa kesamaran, atas rasa kamu tahu pun. Kamu sendiri menyaksi bahawasanya kesalahan yang kamu buat ini memang salah. Tidak kata kerana tak sengaja, bahkan gerak-gerik kamu menghalang mereka ni memang sengaja. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Ta'ala tidak akan lalai-leka terhadap apa yang kamu lakukan itu dibalas. Jadi apabila ayat 99 ni ada dalam Quran, maknanya tentu sekali orang kafir Yahudi Nasara ni dia tak akan biarkan kita selain-lain dalam agama kita. Tentu sekali dia akan adakan rancangan dia, propaganda dia untuk melemahkan umat Islam. Oleh kerana itu dua kita orang Islam ni, ayat ke-100. Jadi kita orang Islam ni, Allah Ta'ala beritahu kamu janganlah ikut-ikut dengan mereka pula, kerana ini kerja mereka, kerja orang tidak takut pada Allah, dan segala perbuatan yang salah mereka tahu pun. Mana dia ni takkan berhenti kerana dia sengaja buat. Ditegur pun oleh kerana dia sengaja, tidak memberi kesan teguran tu. Dia tegur ni kalau orang terlupa atau bersilap, bila tegur dia akan berhenti, ni sengaja. Jadi apabila usaha Yahudi Nasara ni jenis sengaja, tentu sekali kita ada orang Islam kena berwaspada.
Jadi sini Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Jika wahai orang telah beriman, jika kamu sendiri ikut juga satu puak daripada ahli kitab. Puak mana? Puak yang cuba cari kelemahan agama Islam. Sebab ada ahli kitab ni masuk Islam pun. Puak tak masuk Islam, puak penentang. Jika kamu ikut mereka, ikut dari segi kepercayaan dan ikut dari segi amalan. Taat sini mana kamu patuhi kata-kata mereka yang membabitkan akidah, kata-kata mereka yang membabitkan amalan. Satu puak daripada ahli kitab yang menentang agama Islam dan menentang mereka pun dengan sangat sengaja. Natijahnya yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ahli kitab tadi akan memurtadkan kamu selepas kamu beriman menjadi kafir. Jadi ikut mereka ni akan masuk perangkap jadi kufur, murtad. Mereka ini akan memurtadkan kamu selepas kamu beriman menjadi kafir. Jadi ini tak sepatut. Ini tidak sepatut. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wa kaifa takfurun, bagaimana kamu akan jadi kufur wa antum tutla alaikum ayatullah, hal kadang kamu sentiasa dibaca kepada kamu ayat-ayat Quran Allah. Wa fiikum rasuluhu, dan di kalangan kamu ada rasul sebagai ikutan, uswah. Uswah di mana cara-cara taat apa ada depan kamu. Jadi tak sepatutnya begitu. Jadi tak sepatut orang yang sentiasa dengar ayat-ayat Allah, dan tak sepatut orang yang ada model, ada contoh daripada Rasulullah terpengaruh dengan di ayat Yahudi Nasara. Dan ini pun teguran kepada umat Islam. Tapi kalau umat Islam tidak dengar ayat Allah, umat Islam tidak meneliti sunnah Rasulullah, tentu sekali umat Islam itu akan mudah terpengaruh dan mudah dimurtadkan oleh mereka. Sini Allah Ta'ala beritahu zajrun diteguran kepada orang yang sentiasa membaca ayat Allah. Semua sini dia panggil wa kaifa takfurun wa antum tutla. Bagaimana kamu akan jadi kufur ikut telunjuk ahli kitab Yahudi Nasara, sedangkan kamu adalah golongan yang sentiasa dibaca. Mana dia tak baca sendiri? Makna dia sendiri dia tidak baca, dia dengar orang baca. Jadi orang baca ni, kalau kita tidak baca sendiri, ada kelemahan, tidak kuat pegangnya dalam hati. Sebab tu dia adakan ibarat wa antum tutla alaikum. Dan kamu masih lagi ada dalam keadaan golongan yang sentiasa dibaca kepada kamu ayat-ayat Allah. Kalau kira dalam ayat ni kan, sentiasa dengar tafsir Quran. Dan di kalangan kamu ada rasul mana sentiasa meneliti dan menelaah talaqi hadis Nabi. Jadi macam mana kamu jadi kufur juga, terpengaruh dengan Yahudi juga? Mana orang yang tidak dengar pun tafsir Quran, orang yang tidak mengikuti pengajian sunnah Nabi, maka tidak ada harapan untuk berkekalan dia dalam akidah yang sebenar. Tidak ada harapan, dia mudah rusak. Sini Allah Ta'ala beritahu kaifah ni, bagaimana kamu boleh jadi kufur, sedangkan dua kemungkinan ni tidak sama. Satu orang yang tidak mengaji langsung, satu orang sudah mengaji. Jadi Allah Ta'ala beritahu sini orang yang sedang mengaji, bagaimana kamu akan kufur sedangkan kamu mengaji tafsir, sedangkan kamu mengaji hadis, kufur juga pada Allah. Bagaimana pula golongan umat Islam yang tidak mengaji kedua-dua. Dengan begitu pun Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'tasim billah, dan sesiapa yang berpegang teguh pada Allah Ta'ala, dan sesiapa yang berpegang teguh. Iktisam sini berpegang teguh, mana tak degih daripada di ayat yang Yahudi Nasara. Faqad hudiya ila siratil mustaqim, maka orang berpegang teguhlah tadilah orang yang diberi pimpinan hidayah terus menerus untuk berada di atas jalan yang lurus. Jadi sini iktisam, mana tidak lombok simpulan yang dia pegang semasa sebelum ini. Dan ayat 102 ni adalah targhib kepada jihad. Kita bagi dulu ayat Quran ni, sebab kita dah katakan dulu surah Ali Imran dia merupakan pengulangan semula tajuk-tajuk maknawi yang ada dalam surah Baqarah. Pengulangan semula nawi jadi kemah. Ada dalam surah Baqarah tauhid, risalah, jihad dan infak.
Dan kita alhamdulillah bila kita dengar tawajuh dan muzakarah, benda tu sudah melekat pada hati kita. Dan ini pengulangan semula. Dan kita telah baca hingga 101 di ayat 1 hingga 101 huraian tentang tauhid dan huraian tentang risalah. Lepas tu akhir daripada ayat 102 hingga akhir Quran, jihad dan infak. Jihad dan infak. Jadi kita bagi ayat ini. Ayat 102 hingga 129 tentang jihad. Jadi apa-apa yang disebut dalam ayat ni jihad semua. Ayat 102 hingga 129. Ayat-ayat ini menjurus kepada jihad. Ayat 130 hingga 138 mengenai infak. Ayat 130 hingga 139 mengenai infak. 9 ayat. Ayat 140 hingga 179 mengenai jihad. Ya selasli. Ayat 180 hingga 140 hingga 179 mengenai jihad. Ayat 180 hingga 184 mengenai infak. Ayat 185 dan 186, dua ayat. Dalam ni jihad dan infak sekaligus. Dia kau pendek buat rumus lah. Ayat 185, 186 jihad dan infak. Kemudian ayat 189 hingga ayat 192 tauhid sebagai rumusan tauhid. Ayat 189 hingga 192 tauhid. Jadi celah-celah tu dia panggil zajaran lah. Di antara 86 hingga 89 tu dia ada zajrun. Jadi ayat 189 hingga 192 tauhid. Ayat 193 dan sebahagian ayat 195 tentang risalah. Ayat 193 hingga sebahagian 195 risalah. Ayat 195 hingga 199 jihad dan infak. Di surah ni ada 200 ayat. Ayat 195 hingga 199 jihad dan infak. Ayat 200 ayat terakhir kesimpulan semua sekali. Tauhid ada dan risalah disebut secara kiasan. Jihad ada dan infak disebut secara kiasan. Satu ayat ni merakumi jihad dan infak, tauhid dan risalah. Ini pembahagian ayat-ayat yang kita akan baca. Dan ayat 102 ni permulaan jihad, tapi targhib kepada jihad. Jadi nak menghadapi golongan-golongan kafir ni, kita tak boleh tunggu dah. Kita sendiri kena berjihad. Barulah mereka tu akan lemah. Mana dulu dia diri dalam agama sendiri ni cari bala ya. Tunggu masa untuk bala. Kalau kita tidak murtad, boleh jadi anak cucu kita akan murtad. Mana generasi yang lahir pada ketua keluarga kita satu masa tidak lagi beragama Islam. Apabila satu umat Islam ini berdiam diri. Ini kaedah yang telah berlaku zaman dulu begini dah. Ginilah kaedah dia. Allah tidak akan memajukan mana-mana umat Islam apabila dia berdiam diri. Allah tukar. Yastabdil qauman ghairakum. Ayat kemarin kita baca surah Muhammad, jika kamu tidak ingin berjihad untuk agama Allah, Allah mati kamu, Allah ganti orang lain. Mana keturunan kamu jadi bakal kamu memang tak ada dalam dunia. Pada sekali ya, untuk agama Allah Ta'ala, Allah tukar orang lain. Orang lain yang lebih hebat lagi daripada kamu. Maknanya kita ni, Allah Ta'ala bagi peluang, bagi tawanan. Kalau nak supaya agama berterus dengan anak cucu, maka hendaklah kamu berjihad. Mana terus berjuang menegakkan tauhid. Dan jihad bagi kita semua ni, yang kita boleh buat maka tidak berhajat pada khalifah, sebar Al-Quran.
Seperti mana Allah sebut dalam surah Furqan yang kita akan baca, wajahidum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kamu dengan Quran jihad yang besar. Allah sebut dalam Quran jelas-jelas jihad yang besar ialah jihad Al-Quran. Sebab jihad kita ni berhajat pada banyak syarat. Sana bukan semua orang boleh buat, tapi Quran ni semua orang boleh buat. Jadi jihad menyebarkan Al-Quran ni Allah sebut dalam Quran ni. Satu orang manusia Allah tak boleh pertikaikan. Cuma kita manusia ni salah faham. Nah, dia faham kerana kita tak mengaji. Mengaji 2-3 ayat Quran, 2-3 surah. Allah Ta'ala sebut agama dia dalam Quran 30 juzuk. Jadi orang yang ngaji 2-3 surah, 2-3 ayat, macam mana keseluruhan Quran dia boleh faham? Tentu sekali dia tak faham dengan jelas. Dan ini pun logik akal. Nah, ngaji beberapa ayat, maka dia kata dia dalam agama Islam semua tahu. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia kena menjelajah pada awal surah hingga ke akhir surah. Baru Allah Ta'ala bagi kepada dia satu rumusan. Perkara paling penting sekali apa dia, yang kedua apa dia, yang kedua apa dia. Oleh katalah umat Islam kadang-kadang berpadan dengan sedikit agama Islam di segi maklumat agama, lepas tu dia nak buat segala-gala. Maka kalau dia terkandas dan tergandala di tengah jalan tu, nak apa? Tidak cukup. Kita sentiasa buat contoh lah. Mengaji sekolah jejak ni ya, nak buat etong lagi, nak naik roket bola lagi, macam-macam. Itu semua bentuk khayalan lah. Nak pakar tu, nak pakar ni, dia kalau tahu Inggeris buat tak uti. Jadi ke mana? Jadi basic agama dia tak ada, sikit-sikit. Jadi nak memajukan, nak jadikan agama Islam global, nak suruh Yahudi Nasara jatuh di bawah kita. Kita tinggi, apa pun tidak tahu dengan sempurna tentang agama. Oleh kata perkara-perkara seperti ini kita kena hilang dalam masyarakat kita. Semudah ni Quran Tuhan bagi, tidak ada mudah lebih dari Quran ni. Tak, kitab-kitab lain tak ada semudah Quran yang boleh kita semua memahami. Jadi oleh kerana jihad ini nak masuk dalam jiwa kita, mukadimah dan targhib jihad ialah Quran yang Allah disampaikan, disebar. Dan Quran ini Allah pandai ajar buat dia, kenal dia. Maknanya kalau kita tidak huruf lebih pun manusia boleh dibaca soal dia boleh kenal Allah. Sebab Tuhan ajar Quran ni macam mana hamba dia kenal dia. Cara dia susun surah, cara dia susun ayat. Nah, Allah Ta'ala telah turunkan surah di atas diri. Makna hamba dia kalau start pada Fatihah sampai Qul bin Nas, dia tentu kenal Allah. Dia tentu kenal Allah, dia tidak akan murtad, dia tidak akan derhaka pada Allah. Tinggal lagi apabila dia dengar dan dia menyempurnakan tuntutan mengajar, maka Allah Ta'ala akan bagi kekuatan seperti mana para nabi dan juga para sahabat. Jadi sini jihad yang dikenaki sini ialah targhib ila jihad pada muqaddimah jihad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala sebenar-benar takut. Sebenar-benar takut sini ialah pada syirik saja sebenar-benar takut. Sebenar-benar takut sini adalah takut tentang akidah syirik. Dalilnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan kamu berkeadaan mentauhidkan Allah. Muslimun sini muwahhidun. Muslimun sini adalah muwahhidun, mana mereka yang mentauhidkan Allah. Tafsir Jalalain. Maknanya kamu jangan mati kecuali kamu mentauhidkan Allah. Oleh kerana itu kamu kena jaga sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali syirik. Sebab syirik ini satu kesalahan yang tidak ada pengampunnya daripada Allah. Mana tidak ada syafaat tentang syirik, tidak ada syafaat. Semua bab-bab syafaat selain pada syirik. Selain pada syirik. Oleh kerana itu yang telah beriman, kamu hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah. Sebenar-benar takut, lebih-lebih lagi akidah. Jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Dan jangan kamu mati hal keadaan kamu melainkan kamu keadaan mentauhidkan Allah. Jadi Allah Ta'ala minta hamba dia takut pada Allah dan juga takut pada syirik pada Allah, dan jangan mati dengan keadaan melainkan dengan keadaan mentauhidkan Allah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu cara takut ni, maknanya perkara yang kita takkan buat. Takut di mana jangan buat, menghalal daripada buat. Tapi nak selamat daripada menghalal buat, kita kena buat. Ada satu perkara janganlah, jangan. Tapi ada satu perkara kena buat. Jadi nak menyempurnakan ketakwaan jangan ni, kita kena buat satu perkara yang Allah suruh, iaitu wa'tasimu bihablillah jami'an.
Nak suruh takwa kamu betul-betul meresap dalam hati, dan kamu akan mati dengan kadar yang mentauhidkan Allah, kena berpegang sungguh-sungguh dengan hablillah. Hablillah ni jumhur mufassirin Al-Quran, jami'an semua sekali. Kamu adalah berpegang dengan tali Allah semua sekali, jami'an sini semua sekali. Kena berpegang dengan tali Allah. Sebab daripada tali Allah Quran inilah agama Islam. Itu huraya-huraya selepas pada makna sebenar. Dan hadis Nabi SAW ada dengan isyarat jelas. Hablullah ni apabila disebut dalam hadis, itu Al-Quran. Hablullahil matin dalam hadis. Jadi bihablillah jami', janganlah kamu berpegang sungguh-sungguh dengan hablillah. Quran ataupun agama Islam. Agama Islam yang terasnya, maklumat pegangannya adalah Al-Quran semua sekali. Wala tatafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah tentang Al-Quran. Dan jangan kamu berpecah belah tentang Al-Quran. Lalu apabila kamu berpecah belah tentang Al-Quran, agama kamu akan berpecah belah. Sebab kalau umat Islam ini, ia boleh menyatukan mereka bukan hadis, ia boleh menyatukan mereka Al-Quran. Kalau kita nak ambil hadis Nabi yang menyatu manusia, memang takkan bersatu. Sebab dengan sebab hadis Nabi ni jadi 4 mazhab. Dan 4 mazhab ni beribu tahun ni tak pun bersatu kali aku. Dekat perpecahan ini, perpecahan ke syurga ni, tapi bersatu tak boleh. Atas tajuk hadis Nabi, umat Islam yang takkan bersatu. Nak menyamakan dalam satu kelompok yang ada 4 mazhab ni, nak bersama tak mungkin. Tapi dengan Quran boleh satu. Jadi dengan Al-Quran, semua hadis Nabi boleh disatukan. Tapi dengan hadis tidak boleh menyatukan. Dengan Al-Quran semua hadis Nabi boleh disatukan. Jadi wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah dengan meninggalkan tuntutan Al-Quran, kerana tuntutan Al-Quran ajak kamu pada akidah. Dan akidah tidak ada khilaf mazhab 4. Akidah mazhab Syafi'i, akidah mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, satu. Akidah satu saja. Cuma berbeza fiqh. Dan fiqh ni tidak akan bersatu. Sebab itulah golongan-golongan pengaji hadis ni, dia fikir nak macam mana, jangan jadi ada 4 mazhab. Golongan hadis contohnya. Jadi dia buat jadi 5 mazhab. Dia akan buat jadi 5 mazhab. Kita pernah mengaji di satu tempat yang ada pahaman-pahaman ni lah. Dia ahli hadis, dia kata ahli hadis. Dia tak ikut Hanafi. Tapi dalam mazhab dia tu, sini baca amin derah, sana angkat tangan. Sini baca bismillah derah, sana baca bismillah mohon. Sama-sama ahli hadis. Kira-kira orang ni dekat 12 mazhab pula dia. Dia tak sepak dia jadi 12 sama-sama dia. Dia tak suka 4 mazhab. Sedangkan negara dia satu mazhab ya, mana mazhab Ar-Ra'id, mazhab yang menjadi mazhab rasmi negara tu mazhab Hanafi lah. Tak sih jadi mazhab Hanafi, dia sendiri buat mazhab dia jadi 12 buat dia. Patut mana? Kita kata ni rajih. Orang kata ni rajih lagi. Jadi kawasan dia tu tidak sekata pun sama dia. Tak ada orang kata tak sih mazhab 4 tu jadi banyak mazhab lah. Jadi tak boleh marah. Apabila dalam hadis ni Nabi SAW, ramai-ramai dia lagi sudah ada perselisihan, dan ini tidak memberi apa-apa kesan yang membahayakan. Ramai Nabi pun sudah ada perselisihan, Nabi kata benar lah. Nanti kita akan baca dalam surah Ahzab. Dan surah Ahzab ni orang semaya puasa dengan jamu. Satu orang tu dia pergi semaya Zuhur dalam waktu asar, satu orang semaya Zuhur dalam waktu Zuhur. Nabi kata hadis betul. Maya tak betul, tak serupa, tapi yang Nabi kata betul. Nabi kata kedua-duanya betul. Dan banyak juga hadis-hadis daripada Nabi SAW membenarkan apa yang berlaku setelah berlaku perselisihan di antara sahabat. Jadi wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah dengan meninggalkan tuntutan Al-Quran. Tinggal tuntutan Al-Quran di segi akidah, maka berseleroklah kamu masyarakat. Nak menyatukan dengan hadis Nabi memang tidak mungkin.
Kalau zaman dulu ulama paling ramai dulu tu tak boleh satu dah Pak Mazhab. Zaman tak ada ulama, zaman lalu tidak mungkin satu. Zaman orang-orang yang mahir, penulis mazhab ni, zaman dia tu tak boleh satu dah. Kita ni bukan penulis mazhab, ikut je lah. Nak satu tak mungkin dah, kita faham. Tapi boleh bersatu dengan kitab Allah, dengan petunjuk Al-Quran. Ajak manusia kepada jaga akidah, walaupun cara berlainan tidak ada masalah, kita akan bersatu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan kamu hendaklah ingat akan nikmat Allah ke atas kamu. Idh kuntum a'da. Nikmat Allah kata kamu ni khususnya kepada orang Madinah. Orang Madinah ni dah lah jadi kuali Yahudi, tapi sama-sama dia bala puluh-puluh tahun, beratus tahun berpesan, berwasiat, mana kalau saya mati jangan putus perang dengan dia, jangan putus perang, kena perang mati. Mana wasiat pada anak cucu kalau dia mati mesti menyambungkan perjuangan perang dengan guru itu adalah kampus sekali. Aus dengan Khazraj. Jadi Allah Ta'ala kata wadhkuru ni'matullah, kamu kena ingat nikmat Allah alaikum kepada kamu. Ya, dengan nikmat Quran ni Aus dengan Khazraj jadi betul adik-adik, tak pernah bersatu dalam sejarah hidup mereka seperti mana disatukan oleh Al-Quran. Tak pernah bersatu. Ini nikmat Allah, nikmat yang boleh menyatukan manusia dengan Quran ini tidak ada atas dunia. Jadi Allah kata ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'da, ketika kamu dulu sebelum Islam ni, sebelum reti Quran ni, a'da, kamu sangat kuat permusuhan. A'da'an, kamu adalah satu golongan yang bermusuhan satu sama lain. Lalu fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kamu dengan tauhid yang diajar oleh Quran. Dengan tauhid yang diajar oleh Al-Quran. Dan takyid bagi ayat fa'allafa ni dalam surah Anfal. Ayat dalam surah Anfal, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kamu membelanjakan sepenuh bumi harta wahai Muhammad, kamu tidak boleh menyatu hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, Allah boleh menyatu mereka apabila mereka mentauhidkan aku. Apabila mereka mentauhidkan aku satukan mereka. Kalau kudrat harta tidak boleh menyatu manusia. Dalam surah Anfal. Jadi sini Allah beritahu fa'allafa baina qulubikum, Allah lah yang telah menyatukan hati-hati kamu dengan Quran dia. Dan Quran ni perkara paling penting sekali ialah mentauhidkan Allah. Jadi dengan sebab tu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan, maka jadilah kamu dengan nikmat Al-Quran Allah Ta'ala ini bersaudara. Tak ada lagi perbalahan. Semua tu mengesahkan Allah. Satu kiblat, satu Allah dan satu Rasul. Walaupun cara ada sedikit banyak berlainan, tidak ada masalah. Nah, apabila cara ada sedikit banyak berlainan, tidak ada masalah. Bukan perkara kecil, bukan perkara besar. Perkara besar ialah akidah. Nikmat yang kedua Allah sebut kepada orang Ansari, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu dulu wahai orang Ansari ala syafa hufrah, di tepi jurang. Di tepi jurang minan nar, kepada api neraka. Tunggu mati sekali saja, mati pun masuk neraka lagi. Kamu dulu sebenarnya di tepi jurang neraka. Sebab kamu balah pun balah dengan keadaan kufur. Mana-mana di antara kamu mati lah, masuk neraka terus. Tak ada alamat syurga langsung. Ingat molek, kamu dulu di atas tepi jurang yang akan dihumbai ke neraka. Fa'anqadhakum minha, Allah telah menyelamatkan kamu daripada jurang neraka dengan mengislahkan kamu, dengan ajar kepada kamu Al-Quran yang dalamnya tauhid dan juga risalah dan akhirat. Nah, Allah menyelamatkan kamu. Anqadha ini menyelamatkan kamu dengan memberi taufik mengenali Allah melalui kitab Allah dan melalui cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, beginilah cara Allah Taala jelaskan kepada kamu hukum-hukum la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu terpimpin. Supaya kekalkan keadaan seperti ini, daripada kamu berpecah belah, maka dengan jumpa dengan kitab Allah melalui Nabi SAW, kamu pun disatukan oleh Allah. Tapi kamu kena kekalkan keadaan ini.
Sebab dia boleh jadi pecah belah balik. Dia tidak akan berkekal. Jadi untuk mengekalkan keadaan itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah sentiasa ada di kalangan kamu. Min bayaniyah sini. Dia boleh minta dia, boleh min bayaniyah. Terjemah tu lebih kuat. Kalau kita terjemah min bayaniyah ni lebih umum lah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu. Mana kamu semua kena ada sifat ni. Mana kita? Kalau min bayaniyah, mana semua kita ni kena ada sifat ni. Ummatun yad'una ilal khair. Umat yang tidak dibatasi dengan sepadan bahasa, negara dan juga bangsa. Umat adalah satu kalimah yang memberi makna tidak dibatasi oleh bahasa, oleh bangsa dan oleh negara. Kalau kata kita buat ni, bahasa ni, negara ni, ini bukan umat. Ini asabiyah ni. Hendaklah ada di kalangan kamu satu umat yang putus sempadan bahasa, bangsa dan negara. Hanya diadanya kalimah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Hendaklah ada satu umat mana pahaman yang ada dalam kita ni setelah mengaji Al-Quran, kita di antara orang lain, tak kira bangsa apa, tak kira bahasa apa, apabila dia tu jenis orang yang mentauhidkan Allah, sama saja. Dan fijariyahnya yad'un ilal khair, sentiasa menyeru yang lain kepada kebaikan. Maf'ul bagi yad'un ini tidak disebutkan dalam takmil. Mengajak siapa saja kepada kebaikan. Hijarnya kepada kebaikan. Kebaikan ialah apa yang sabit pada wahyu. Perkara yang sabit daripada wahyu dipanggil kebaikan. Perkara yang tidak sabit daripada wahyu bukan kebaikan. Yad'una ilal khair, sentiasa mengajak yang lain daripada mereka kepada wahyu, kepada ajaran wahyu. Kalau kita terjemah juzuk dia tu, jadi banyak benda kena masuk. Apabila sebut kata wahyu dan apa-apa yang sabit daripada wahyu, mudah. Ajak kepada wahyu, ajak kepada perkara-perkara yang sabit daripada wahyu. Sebab ia bertentangan dengan wahyu ni nafsu. Dia akan jadi dosa, dia akan jadi maksiat. Dengan apa nama sekalipun, bid'ah, khurafat tu, dia akan jadi belaka lah. Tapi apabila tajuk wahyu ni, akan jadi agama. Cuma dalam wahyu ni ada fardu ain, dia ada fardu kifayah, dia ada sunnah, dia ada sunnah muakkadah, dia ada macam-macam. Tapi semua tu sabit dengan wahyu. Jadi ajak mereka kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua-dua ni pun khair dah ni. Dua-dua ni, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dia daripada khair, daripada wahyu dah ni. Cuma disebut berasingnya tak disebut berasingnya ihtimam li sya'nihima. Nak memberi kepentingan kedua-dua ini, kedua-dua perkara ni dalam tajuk al-khair. Ajak kepada kebaikan. Kebaikan tu banyak, lebih-lebih lagi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sentiasa menghidupkan yang ma'ruf dan memadamkan, membasmikan munkar. Suruh ni, lafaz kita suruh maknanya dengan lidah ayat parat. Tidak maksud begitu. Ma'ruf ni dia pun hidup, dia hidup. Selama mana ma'ruf tidak hidup, kena hidup Allah. Dan nahi munkar ni bukan larang. Larang tu kalau disebut ada bahasa saja. Yang laki-laki dengan munkar ni, cegah munkar, menghilangkan munkar, jangan wujud munkar. Pada selama mana munkar tidak wujud, hendaklah kita usaha jadi hilangkan dia. Jadi sifat khas bagi yad'u ialah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sentiasa menghidupkan ma'ruf dengan cara suruh. Dan sini jihad bil lisan dipanggil. Ya'muruna bil ma'ruf ni mewakili jihad bil lisan. Mengajar Al-Quran adalah perkara yang menghidupkan ma'ruf. Mengajar hadis dan sunnah contoh menghidupkan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, ini jihad bisinah, jihad dengan pedang. Sebab nahi munkar ni sebab muncak dia kena pedang. Nahi munkar ni oleh katalah nahi munkar dalam pembahagian kitab, bukan semua orang boleh buat, tapi amar ma'ruf semua orang boleh buat. Nahi munkar ni dia ada jenis dia yang tak boleh semua orang buat, tapi amar ma'ruf semua orang boleh buat. Nak berhidup agama ni semua orang boleh buat, tapi nak cegah munkar ni bukan semua orang boleh buat. Jadi nahyu anil munkar ni sampai tahap dia guna pedang. Guna pedang pun di antara nahyu munkar yang muncul. Jadi bukan semua orang boleh buat, tapi kena buat. Orang yang ada kemampuan dalam keadaan dan martabat masing-masing itu, dia kena cegah munkar. Macam satu orang tu dengan anak dia,
Dia lebih berhak daripada orang lain bukan anak dia. Dari segi cegah muka. Orang lain boleh pesan pada ayah dia, tolong beritahu ke anak demo tu bahawanya tak betul. Tapi nak pukul ke apa, ayah dia sendiri kena buat. Nak pukul anak orang kena sampai mahkamah. Dia cegah muka, tapi benda-benda saja dibuat oleh orang. Orang-orang yang boleh buat. Tapi kalau membabitkan lebih pada takzir biasa, lebih ada 3 orang, kena mahkamah putus. Dibenarkan dalam syariat mengikut kaedah kitab tiga dahwatan saja yang tidak memubarah, yang tidak melukakan, yang tidak mencacatkan. Lebih pada 3, ini mahkamah kena qadhi buat putusan. Sedangkan dia jenis muka, cegah muka, mana semua orang mungkin boleh buat. Cegah muka ni ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Oleh kerana itu wayanhauna 'anil munkar, dalam mereka menghilangkan munkar dengan mencegahnya. Dan ini kadang-kadang membawa kepada jihad dengan pedang. Orang yang boleh buat seperti ini, umat yang boleh hidup seperti ini, wa ulaika humul muflihun, mereka yang bersifat seperti itu adalah golongan yang betul-betul berjaya. Dan inilah kehebatan kelebihan umat akhir zaman. Inilah kehebatan dan umat akhir zaman. Dengan sebab ini terjaganya agama Islam. Dengan sebab ada sentiasa golongan yang menyeru manusia kepada makruf, lebih-lebih lagi yang mengajak manusia kepada kebaikan, lebih-lebih lagi menyuruh kepada makruf, menghidupkan makruf dan menghilangkan munkar. Maka umat Islam akhir zaman ini berkekalan. Tidak usah mereka itu. Tapi golongan Yahudi Nasara tidak ada. Tidak ada perkara ini berbentuk umat. Kita akan baca dari surah Ar-Ra'd tentang perkara ini di kalangan Bani Israil. Kita akan baca dengan jelas. Sini Allah beritahu, kamu janganlah jadi macam Bani Israil dulu. Amrul ma'ruf nahi munkar tidak dibuat dengan baik, maka agama mati. Agama menyebabkan golongan yang menderhakai Allah habis ramai pada golongan taat, maka ketika itu kamu tewas. Agama akan mati. Jadi sebelum berlaku keadaan seperti Yahudi Nasara membiarkan agama ni rusak, maka teruskanlah ada di antara umat ini sentiasa suruh atau ajak kepada kebaikan dan suruh hidupkan makruf dan hilangkan munkar. Mudah-mudahan dengan ada golongan ini, maka agama akan berkekalan. Golongan yang baik lebih ramai berbanding golongan yang tidak baik. Tapi kalau tabiat kamu menjadi Yahudi Nasara, abaikan tukar ini, kamu akan tengok golongan yang buruk lebih ramai berbanding golongan baik. Jadi wala takunu kalladzina tafarraqu waqtan. Jangan pula kamu umat Islam di zaman menjadi seperti mana Yahudi Nasara tafarraqu. Tafarraqu ni satu terjemah dari segi perbalahan. Waqtalafu perselisihan paham. Janganlah kamu jadi seperti golongan-golongan Yahudi Nasara tafarraqu, berbalahan di segi dua badan. Balah, bermusuhan. Bercerai-berai mana bermusuhan. Adawah sini di segi kehidupan zahir. Waqtalafu perselisihan di segi agama. Ikhtalafu ni dalam Quran menjurus pada mana dianah keagamaan. Tubuh badan mereka balah jadi puak kerana kepahaman mereka di segi agama bersalah. Min ba'di ma ja'ahul bayyinah, dan berlakunya perbalahan, persakataan dan kesilapan dan perselisihan di segi pahaman selepas sampai kepada mereka dalil dan bukti yang jelas. Min ba'di ma ja'ahul bayyinah. Maka golongan-golongan Yahudi Nasara dahulu, wa ulaika lahum adzabun azim, mereka bersifat seperti ini, pecah belah dan juga perselisih ini azabun azim. Dan ini ikuran daripada tidak ada amrul ma'ruf nahi munkar. Kalau umat manusia di kalangan umat akhir zaman pun tinggalkan amrul ma'ruf nahi munkar, tinggal daripada menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dia tidak akan lari melainkan jadi seperti Yahudi Nasara. Dia akan jadi berpecah belah. Orang yang buruk, orang yang jahat lebih ramai berbanding orang yang baik. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, apabila dua golongan berlaku dalam dunia, maka dua golongan ini natijah dia akan berlaku tidak sama di akhirat. Yauma tabyaddu wujuh, hari yang mana muka setengah-setengah muka berseri-seri, bercahaya. Wa taswaddu wujuh, dan muka satu golongan hitam pekat. Di akhirat nanti semua ahli syurga dia cari dia ni ahli syurga dengan muka dia pun berseri-seri cerah. Dan ahli neraka dia cari bila dia dibangkitkan, dia hitalkan.
Fa ammal ladina suwaddat wujuhum, adapun orang yang mana muka mereka hitalkan, dikatakan kepada mereka, jadi hitalkan ni apa ni? Yuqalu lahum muqaddasin. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Adakah kamu semua ni kufur setelah kamu beriman? Sini ni, adakah kamu kufur setelah beriman ni? Pergi kepada 3 golongan. Pergi kepada 3 golongan. Pertama sekali golongan murtad lah. Jelas satu maknanya. Dan boleh juga memberi makna golongan munafik. Duduk dalam Islam pun jadi tak jadi Islam juga, munafik. Dan golongan ketiga, ahli bidah. Ini 3 golongan dalam ayat. Adakah kamu telah kufur selepas kamu beriman? Mana duduk dari kalangan orang Islam beriman ni pun tak jadi Islam sempurna juga, dia jadi munafik juga. Hak pertama tu murtad tu memang jelas lah. Yang duduk dalam Islam, boleh murtad, dia akan lari daripada suasana Islam ke suasana lain. Itu memang jelas. Sini pun termasuk dia munafik. Dan termasuk daripada akafartum ba'da imanikum ni, ahli bidah. Ahli bidah murtad apabila dia tolak syariat. Dia sayang kepada ahli bidah dia, apabila kita kata ni sunnah benar, dah tu murtad. Dan ini boleh jadi berlaku sangatlah kepada orang yang sangat minat pada bidah tu. Dia akan menindakkan hak lawan bidah. Macam bidah ni duduk senyap bidah. Sunnah ni duduk senyap. Kecek bidah. Apabila dia minat pada kecek, maka apabila orang kata tak malah kecek, senyap tu betul. Dia kata dak tu murtad. Itu. Mana murtad bagi orang bidah ni dia tak pakai agama. Bila masa dia boleh murtad? Bila dia murtad bila dia menolak hak sebenar. Dia bidah dengan sunnah itu tu. Kalau tidak sunnah, bidah dah tu. Ganti tempat sunnah tu bidah. Jadi selama mana bidah tu tidak dinilaikan sunnah hak sepatutnya tempat tu tak akan muncul. Sunnah hak sepatutnya tempat tu dia tak akan muncul. Tidak ada bidah, barulah tempat tu ganti dengan sunnah. Jadi apabila kita suruh dia Rasulullah ni sebenar kena buat ni, ganti pada amalan ni hak ni sebenar. Ya ada kemungkinan orang ni, oh betul sungguh saya tahu dah di sunnah tapi saya tak buat. Dia tidak murtad tapi dosa. Saya tahu dah di sunnah tapi saya tak boleh buat. Saya buat ni. Tapi dia kata tidak tu dia tolak. Hak ni sebenarnya sunnah hak sabit pada wahyu, hak dia buat ni bidah daripada nafsu. Tidak lagi tak apa. Betul ni. Bila tolak tu murtad. Jadi golongan yang bidah ni biasanya masuk golongan murtad. Sebab dia bila masa syaitan akan harap dia jadi murtad. Dan tajuk syaitan pun buat bidah ni untuk murtad ya. Dia tak ada syaitan kata beginilah mu ni nak jadi kafir payah dah jadi bidah. Tidak. Ini bukan kerja syaitan sekadar buat bidah. Sebab syaitan harap bermulakan dengan bidah lah, berkesudahan sebelum mati dia akan jadi murtad kan. Nampak biasa gitu je. Tapi bila dia tolak salah satu perkara yang telah sabit dengan qat'i ataupun bidin, sabit dalam agama dengan bidarurah yang semua orang tahu, maka bila tolak dia tu boleh membawa pada kemurtadan. Dan itu maksud syaitan. Dia tidak ada kasih belah pada mana-mana orang. Apabila dia letak kaki sebelah pada bidah, tu bermakna lama-lama dia akan murtad kawin tanpa disedari atau dia sedar. Jadi sini akan dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Adakah kamu kufur setelah kamu beriman? Tiga bentuk kemungkinan. Jadi apabila kamu kufur juga, fatini fafasihah. In kana al-amru kadzalik. Apabila kamu duduk dengan Islam pun tidak jadi Islam benar juga, dia jadi munafik semacam. Apabila kamu telah masuk Islam pun tak kerti dalam agama Islam, keluar agama jadi Kristian juga. Ataupun kamu dalam agama Islam ni tidak mengaji sunnah, doa amal bidah, lalu menyebabkan kemurtad. Fadhuqul azab, maka rasailah azab saja di sini. Bima kuntum takfurun, dengan sebab kamu dulu semasa dunia kufur. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Sebaliknya wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang yang mana berseri muka mereka itu, bercahaya muka mereka itu, fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah, yakni syurga. Syurga ditakbir dengan rahmat, sebab dia benar-benar rahmat. Syurga ditakbir dengan rahmat kerana masuk syurga itu dengan rahmat. Masuk syurga itu berada dalam rahmat Allah Ta'ala dan syurga Allah. Hum fiha khalidun, mereka dalam syurga itu berkekalan buat selama. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Amin. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Itulah dia ayat-ayat Allah yang kami sengaja bacakan kepada kamu untuk menzahirkan kebenaran atau penuh dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Dan Allah sekali-kali tidak ingin memberi kezaliman kepada hamba. Mana hamba dia neraka jadikan dia golongan sesat ni, tidak kerana Allah nak zalim pada mereka, tapi ini semua antara kezaliman diri sendiri.
Allah telah bagi peluang dan bagi kemudahan, dia saja zalim diri dia. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah Taala sekali-kali tidak menzalimi hamba. Dalil akli yang kelima, dan ayat ini juga tasjih kepada peperangan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebenarnya milik Allah lah apa saja di lapisan langit dan apa saja di lapisan bumi. Kita semua milik Allah Taala. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah Taala lah kembali segala urusan. Jadi untuk mengembangkan agama tauhid, dan untuk membasmikan akidah syirik, untuk mengembangkan ajaran sunnah, dan untuk membasmikan bid'ah dan khurafat, hendaklah sentiasa ada di kalangan umat ini seperti sahabat Nabi. Hendaklah sentiasa umat ini hendaklah ada di kalangan mereka seperti sahabat Nabi. Sebab ayat ini dituju kepada sahabat Nabi. Kuntum khairu ummah, kamu sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk manusia seluruhnya. Sebagai contoh, maka sini muqaddar faltakunu ala dhalika, muqaddar dia, sebab ta'murun ni jumlah mustaqillah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu sebenarnya adalah sebaik-baik umat yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kebaikan seluruh manusia. Allah pilih sahabat Nabi jadi sahabat Nabi. Allah pilih sahabat Nabi jadi sahabat Nabi. Ikhtarahumullah li suhbati nabihi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikhtarahumullah, Allah pilih mereka li suhbati nabihi, untuk jadi sahabat Nabi, dan jadi model, jadi contoh untuk umat-umat yang lain selepas itu. Betul golongan sahabat Nabi dalam Quran, Allah Ta'ala jadikan dia golongan contoh. Di segi akidah pun contoh, di segi amalan pun contoh. Di segi akidah seperti mana kita baca dalam surah Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, sekiranya Yahudi Nasara yang sudah ada kitab boleh beriman seperti mana kamu para sahabat beriman, faqad ihtadaw, wa iman mereka sah. Jadi neraca akidah pun sahabat Nabi, neraca akidah pun sahabat Nabi. Lepas tu neraca ikut Allah sebut dalam surah Taubah ayat ke-100, wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar. Orang terdahulu yang mula-mula menerima Islam daripada Nabi, itu sahabat dia, terdiri pada golongan muhajirin dan ansar. Ini merupakan orang yang dipilih. Walladzina tabauh, orang kemudian ikut sahabat ya. Sebab golongan muhajirin ansar ni orang telah dijamin syurga. Ulama hadis kata as-sahabatu kulluhum udul, sahabat Nabi semua sekali ahli syurga. Tidak boleh dipertikaikan. Bila kita jadikan dalam pengajian hadis, rawi semua kita pertikaikan, kita boleh tahu, boleh tanya hingga sahabat. Apabila rawi itu sahabat Nabi, jazal khatar, lepas ke, tak perlu bahas lagi. Sebab sahabat Nabi rawi yang paling kuat sekali, tak perlu dibahas. Sahih dhaif semua ni jika tabi'i dari ke bawah. Apabila rawi kembali kepada sahabat, jadi sahabat Nabi itu rawi, sampai tahap dia itu sahabat Nabi, maka tidak boleh dibicara lagi tentang sifat dia, sebab dia golongan terpilih. Itu dalil ilmu hadis, sebab dia golongan terpilih. Jadi Allah Ta'ala jadikan di segi akidah pun sahabat sebagai neraca, Allah jadikan di segi amalan pun sahabat sebagai neraca. Jadi walladzina tabauhum, dan orang-orang kemudian di kalangan umat-umat lain yang boleh ikut sahabat Nabi, barulah radhiyallahu anhum wa radu, Allah redha mereka. Jadi sini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sahabat Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan, jadi dipilih untuk menjadi manusia sebagai pemberi faedah dan kebaikan untuk umat lain. Dan sahabat Nabi memang tidak syak, memang betul. Pak kita semua akan masuk dalam ayat ni bila apabila kita boleh ikut sahabat. Kita ni orang yang tidak sahabat Nabi ni akan masuk dalam golongan ayat ni apabila kita boleh ikut sahabat Nabi. Barulah kita termasuk dalam ayat ini juga. Kita akan dikira masuk dalam ayat ini apabila kita boleh ikut sahabat Nabi. Sebab ayat ini untuk sahabat Nabi. Kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat, dan telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk faedah manusia lain seluruhnya. Batu qadar faltakunu ala dhalika, maka hendaklah kamu berada dengan keadaan begini sentiasa. Jika kamu merupakan umat yang terbaik untuk jadi contoh dan model manusia lain, maka faltakunu ala dhalika, maka hendaklah kamu semua wahai sahabat berada dengan keadaan begini. Adapun jumlah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ni jumlah mustaqillah nak beritahu kelebihan lain
kelebihan lain yang istimewa yang ada pada para sahabat, iaitu kamu sentiasa suruh perkara makruf, yang hidupkan perkara makruf, dan kamu sentiasa cegah daripada munkar, dan kamu betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Ini kelebihan istimewa yang ada pada sahabat, yang memberi kelainan dia pada berbanding dengan orang lain. Jadi kamu betul-betul menghidupkan agama, kamu betul-betul menjaga kerusakan daripada agama dengan mencegah munkar, dan kamu betul-betul golongan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan. Walaupun keistimewaan ini ada pada sahabat Nabi yang ngaji dengan Nabi sendiri, tapi orang lain pun boleh. Orang yang tidak mengaji dengan Nabi seperti ahlu kitab pun boleh. Ahlu kitab Injil, Nasara, ahlu kitab Taurat, itu Yahudi pun boleh melalui ayat. Walau aman ahlul kitab, kalau sekiranya ahlu kitab pun dapat beriman seperti ini, seperti mana sahabat ni, lakana khairan lahum, iman mereka semasa ini seperti mana sahabat Nabi, itu lebih baik bagi mereka. Sebab Allah akan bagi pada ahli kitab ni dua kelebihan pahala yang kita akan baca dalam ayat lain. Dia beriman dengan kitab dia dasar, lepas tu beriman pula dengan Quran. Pernah ikut Nabi dia dasar, lepas tu ikut pula Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala beritahu dua kelebihan yang Allah akan bagi, dua ganjaran yang tidak ada pada orang lain. Jadi kalau ahli kitab pun beriman seperti mana para sahabat, maka itu adalah lebih baik bagi mereka, kerana mereka akan dapat dua ganjaran. Cuma tak ada Allah lah ahli kitab ni orang lain juga lah. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman sungguh-sungguh, jadi pengikut Nabi Muhammad SAW juga, baik Nasara baik Yahudi. Tapi wa aktsaruhum fasik, kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan tu mereka tu jadi fasik. Tapi ada beriman, tapi kebanyakan mereka fasik. Jadi apabila dia fasik, majoriti dia yang Nasara dia fasik, maka orang fasik ni dia bukan orang baik, orang jahat. Majoriti yang Nasara ni fasik. Dan fasik ni orang keluar daripada ketaatan kerana kedegilan dan mengikuti hawa nafsu. Apabila orang lagu ni dia tidak jadi baik. Orang baik, orang beriman, orang soleh dia baik. Jadi apabila dia tidak baik, maka jangan biarkan. Dia akan bawa sesuatu yang merosakkan. Tapi selama mana umat Islam berada di atas cara hidup sahabat Nabi dia, maka Allah Ta'ala akan jaga. Tidak memberi kesan pun kepada umat Islam yang mana duduk atas cara sahabat Nabi dia. Sebab agama bila ikut pada sahabat, dia akan sebar agama. Dia akan bergerak dan sebar agama. Dia tidak duduk dia. Itu sahabat Nabi, itu kelebihan dia. Dan dengan sebab tu mereka dikira contoh. Maka jikalau ada daripada Yahudi Nasara yang golongan fasik, ia sentiasa berusaha untuk merosakkan umat Islam, tapi apabila umat Islam ini berterusan menyebarkan agama Islam, tidak membahayakan. Mana ancaman mereka tidak besar. Sebab Allah akan beritahu la yadurrukum illa adha. Mereka sekali-kali tidak akan membahayakan kamu sekiranya kamu ni ikut para sahabat. Illa adha, kecuali dengan kata-kata saja, perkara-perkara yang boleh menyakiti hati saja. Adha ni merujuk kepada yang menyakitkan hati. Ada propaganda gitu gini, tapi nak menyebabkan orang Islam punah, nak memurtadkan umat Islam, nak mengalahkan golongan orang Islam, memang tak mungkin. Apabila kamu berada di atas jalan sahabat, la yadurrukum illa adha, tidak akan membahayakan kamu mendapat ahli kitab ini, melainkan sekadar menyakiti hati dengan sebab lidah mereka. Patu wa in yuqatilukum, jika sekiranya mereka ada kesanggupan untuk berperang dengan kamu, liwallukumul adbar, mereka akan lari meninggalkan kamu kerana takut. Jika mereka ingin berusaha memerangi kamu, mana niat nak perang pun, berakhir mereka akan lari dari kamu. Summa la yunsuru, kemudian di mana saja mereka berada, mereka tidak akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ahli kitab ni golongan ya, kerana dia daripada dulu lagi Allah mukbar. Allah tak say dah dia. Mana gitu. Sebab apa ni? Sebab dia jumlah takliliah. Ahli kitab ni buat apa dia lawan sahabat? Kerana sahabat ni pembela agama Allah. Dia penentang agama Allah. Ya, pada tu nenek dia lagi, dia jadi penentang agama. Jadi orang yang mana Allah Ta'ala benci dan Allah murka ni, nak bertemu dengan musuh dan kekasih Allah Ta'ala ni, memang tak mungkin. Sini jumlah taklil dia. Dan inilah sebab yuwallu,
Sebab yuwallukumul adbar, iaitu duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqif. Telah ditetapkan kat atas Yahudi Nasara ni zillah, kehinaan. Apa maksud kehinaan? Tidak dihargai dan tidak dihormati. Walaupun dia kaya, tapi dia tidak dihormati. Walaupun dia berkuasa, dia tidak dihormati kerana panggil dia. Orang kaya ni, orang hormat, orang tak kata hormat. Dia seorang suruh saya gitu gini, tapi orang tak hormat dia. Dihormati perkara lain, memiliki kuasa perkara lain, memiliki harta perkara lain. Yahudi memiliki kuasa betul, Yahudi memiliki harta betul, tapi Yahudi tidak dihormati. Itu betul itu. Nah, jangan kata bila ada harta, ada kuasa, orang hormat. Kadang-kadang nembingnya orang bukan nak hormat, anggap kerana takut dia. Jadi Allah Ta'ala beritahu telah ditetapkan kat atas mereka ini, telah ditimpakan kepada mereka ini daripada takdir Allah az-zillah, kehinaan yang bermaksud tidak dihargai dan tidak dihormati. Mana saja mereka berada atas bumi Tuhan, mana saja, illa bihabli minallah wa habli minan nas, melainkan ada hubungan dengan hukum-hukum syariat Allah. Jika ada hubungan dengan hukum-hukum syariat Allah Ta'ala tu dia jaga. Maknanya apa saja yang dilanggar, ganggu ahli kitab melalui syariat Allah, maka dia terjaga dengan sebab tu. Illa bihamli minallah, melainkan dengan ada syariat-syariat Allah Ta'ala yang membuat ketetapan. Kena buat begini pada ahli kitab. Contohnya kalau perang tidak boleh bunuh ulama ahli kitab yang duduk dalam gereja, tidak boleh bunuh wanita dia, tidak boleh bunuh kanak-kanak dia. Di mana saja ada syariat-syariat Allah Ta'ala, maka dia pun sentiasa dijaga kerana Tuhan jaga dia dalam Quran. Illa bihabli minallah, melainkan jika ada syariat Allah yang menetapkan kaedah-kaedah dia undang-undang, maka dia pun terjaga. Tak lewat, tak tukar. Sebab ada syariat daripada Islam ni, jaga. Wa habli minan nas, atau dengan cara berdamai dengan orang. Cara berdamai. Kalau tak ada perdamaian, tidak ada daripada undang-undang Tuhan, maka memang mereka ni akan berada dalam keadaan kehinaan. Wa habli minan nas, kerana perdamaian. Kerana perdamaian. Nak duduk dengan orang Kristian tapi dia berdamai. Hak ni kerja bagi kerja boleh duduk kali lah. Kerana ada perdamaian, dia ada perjanjian tu, maka dia boleh duduk. Tapi bukan dihormati. Jadi kerana ada undang-undang dalam Islam ni daripada syariat Allah menetapkan undang-undang untuk Yahudi ni gini-gini tak boleh bunuh, gini-gini, itu dia terjaga dia. Dan kerana dia ada hubungan perdamaian dengan orang Islam lain ataupun dengan orang agama lain, maka dia terjaga. Kalau tidak, mereka sentiasa dihina. Waba'u bighadabin min Allah, dan mereka nanti kembali apabila dia mati akan dapat kemurkaan daripada Allah saja. Duduk dunia tu tidak dihormati dan tidak dihargai, cuma dia boleh hidup senang sikit tu kerana apa? Kerana ada undang-undang Tuhan, kerana ada perdamaian dengan orang lain. Tapi apabila dia mati, dia dapat kemurkaan daripada Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan ditetapkan kat atas mereka, ditimpa kat atas mereka maskanah, hilang semangat untuk agama, semangat untuk dunia saja ya ada. Adalah dulu keturunan Yahudi ni keturunan Nabi kan. Keturunan Nabi ni Allah pilih dia Nabi saja. Ya wana Nabi Ishaq, siapa ke Nabi Yusuf, Nabi buat dia saja. Bunyi kata Yahudi ni Bani Israel, keturunan anak-anak barang Nabi. Kerjaan dia ni hidup agama. Tapi apabila Allah Ta'ala telah timpa kepada mereka maskanah, hilang semangat keagamaan, maka ditimpa kat atas mereka itu al-maskanah tu, hilang semangat keagamaan, lemah semangat keagamaan. Lalu tidak ada satu Yahudi pun dalam agama dia dijadikan contoh agama. Tidak ada mana-mana Yahudi pun dalam agama dia dijadikan contoh agama. Sebab mereka ni tidak layak untuk jadi contoh agama. Dia kata perjuangan agama tak ada. Dia tidak ada berjuang pun untuk agama. Dia ada khianat saja pada agama. Kenapa? Kerana Allah telah timpakan kata mereka itu maskanah, hilang kesemangat keagamaan, tidak berminat lagi untuk agama. Jadi apabila dikenali Yahudi, kenapa? Bukan kerana agama, kerana dunia dia pengaruh, tidak kerana agama. Tidak kata dia ni anak Bani Yahudi. Dan sampai bila-bila pun inilah, sebab ini ketetapan daripada Allah Ta'ala. Kecuali hak mana masuk Islam, tidak lagi berada dalam keyahudian dia, itu lain. Bapa Allah Ta'ala timpakan ni,
zillah dengan maskanah ni, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin, dengan sebab mereka dahulu sentiasa kufur ayat Allah, wa yaqtuluna al-anbiya, dan sentiasa membunuh nabi bi ghairi haqqin, tanpa alasan. Zalika bima asaw, kufur ayat Allah dan bunuh nabi. Kufur ayat Allah ni dari segi akidah, bunuh nabi ni segi zalim. Zalim banyak, tapi apa dia bunuh nabi ya? Tak ada paling zalim sekali manusia bunuh nabi. Zalim sekali. Jadi kufur pada Allah dan zalim. Bapa ni zalika bima asaw, dengan sebab mereka sebelum tu selalu mendarhakai, tidak buat yang disuruh. Wa kanu ya'tadun, dan sentiasa mereka itu melanggar yang diharam. Jadi asalnya hak disuruh tak buat, hak dilarang buat. Tak pakai nabi boleh bunuh, tak pakai akidah berusaha. Tapi semua ahli kitab tidak begitu. Laisu sawa, bukanlah ahli kitab itu sama saja kena boleh dihukum. Bukan ahli kitab itu sama. Min ahli kitab, ada di antara ahli kitab ni yang mukmin, yang ikut Nabi SAW, iaitu ummatun qa'imatun, umat yang berdiri lurus di atas agamanya benar. Umat sini yang tidak Yahudi lah. Ada ahli kitab ni dulu asal ahli kitab, tapi apabila dia masuk Islam dia jadi umat. Dia tidak ada lagi sempadan bangsa, tidak ada lagi sempadan bangsa, tidak ada lagi sempadan negara. Apabila jadi orang Islam ni habis, dia satu umat. Jadi di antara ahli kitab apabila dia masuk Islam, dia merupakan umat juga, umat yang qa'imatun, yang berdiri lurus di atas agama yang benar. Yatluna ayatillahi ana al-laili, sentiasa membaca ayat Allah. Nah, sepanjang malam untuk beribadat kepada Allah. Wa hum yasjudun, hal kadang mereka itu sujud pada Allah untuk malam hari. Alamat mereka betul-betul menjadi umat qaimah ni, malam hari sepanjang malam mereka membaca ayat Allah, hal kadang sujud, yang disemayang. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, lebih-lebih lagi mereka beriman penuh pada Allah Taala dan hari akhirat. Sebut dua penjuru rukun iman ni mewakili semua rukun iman. Dan yang kelima, wa ya'muruna bil ma'ruf, sentiasa menghidupkan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah munkar. Yang ketujuh, wa yusari'una fil khairat, golongan ahli kitab juga bila dia masuk Islam, dia sentiasa berlomba-lomba untuk membanyakkan kebajikan, berlomba-lomba untuk memperbanyakkan kebajikan. Jika ahli kitab seperti ini, wa ulaika minas salihin, mereka yang bersifat seperti ini, walaupun di kalangan ahli kitab dahulu, dia dikira golongan yang paling saleh. Masa dulu, kita